yang saya akan bentangkan ialah kesan kardiovaskular terhadap senaman. Sebut tentang senaman kardiovaskular, masyarakat akan memikirkan aktiviti seperti larian, berbasikal dan renang. Ia betul tidak dinafikan aktiviti-aktiviti tersebut dapat meningkatkan kadar degupan jantung, tetapi tidak ramai yang sanggup untuk melakukan aktiviti tersebut kerana aktiviti kardiovaskular selalu dilakukan dalam tempoh masa yang panjang dan berintensiti rendah. Pemikiran yang sedemikian tidak patut diterapkan terhadap generasi muda kerana kardiovaskular adalah satu kunci terhadap gaya hidup sihat. Terdapat beberapa kebaikan melakukan aktiviti kardiovaskular seperti mengawal berat badan, mengurangkan risiko sakit jantung dan memperbaiki mood. Isu berkaitan mood mengejutkan masyarakat, tetapi ada kajian yang dibuat menyatakan senaman kardiovaskular boleh memperbaiki mood dan menambah tahap keseronokan. Antara aktiviti-aktiviti yang menambah baikkan kardiovaskular iaitu renang, berbasikal, menari, berlari, larian perlahan jarak jauh, berzumba dan latihan fartlek. Aktiviti-aktiviti tersebut akan memberi kesan kepada tekanan darah, kadar degupan jantung, isi padu lejang dan sebagainya. Penerangan pertama berdasarkan jurnal Wernicke tahun 2013 yang dilaporkan dalam National Library of Medical. Pengkaji melakukan analisis meta bagi mengkaji kesan ketahanan rintangan dinamit latihan rintangan isometrik terhadap tekanan darah dalam golongan orang dewasa. Pengkaji mengambil masa 4 minggu untuk menyiasat kesan latihan terhadap tekanan darah dalam kalangan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Pengkaji membahagikan peserta kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Bilangan peserta dalam kumpulan rawatan 3,401 orang dan bilangan peserta kawalan seramai 1,822 orang. Keputusan menunjukkan pengurangan tekanan darah sistolik berkurangan selepas melakukan aktiviti ketahanan bagi kumpulan rawatan dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Keputusan yang sama turut dapat dikenal pasti oleh pengkaji terhadap tekanan darah diastolik selepas melakukan aktiviti ketahanan. Kesimpulannya, pengkaji dapat membuktikan aktiviti-aktiviti ketahanan dapat memberi kesan kepada sistem kardiovaskular dalam membuktikan tekanan darah dapat dikurangkan selepas melakukan aktiviti. Ini disebabkan ketahanan senaman dapat menguatkan jantung, sekaligus jantung yang kuat dapat membantu mengempam darah ke seluruh badan dengan usaha yang kurang. Oleh kerana daya pada arteri berkurang memudahkan darah dipam dari jantung ke seluruh badan. Daripada dapatan kajian mendapati kesan positif aktiviti kardiovaskular terhadap tekanan darah. Jurnal kedua diberi tajuk kesan latihan terhadap kadar degupan jantung dan faktor kesihatan kardiovaskular dalam kalangan dewasa. Jurnal dikeluarkan pada 17 November 2021 oleh Bernhard Gasly dan lain-lain. Dilaporkan dalam European Review of Aging and Physical Activity. Pengkaji mengkaji kesan degupan jantung terhadap aktiviti-aktiviti yang melibatkan sistem kardiovaskular. Peserta terlibat dalam kajian seramai 422 orang di mana kumpulan rawatan seramai 289 orang dan kumpulan kawalan seramai 133 orang. Jurnal melaporkan 300 daripada peserta merupakan peserta perempuan, manakala selebihnya lelaki. Pengkaji menggabungkan dua jenis aktiviti, iaitu ketahanan dan latihan rintangan. Antara aktiviti yang digunakan ialah berjalan di atas treadmill dan program tarian dalam realiti maya. Pengkaji mengambil masa selama 6 bulan hingga setahun bagi mendapatkan keputusan kesan degupan jantung dalam melakukan aktiviti terhadap kumpulan rawatan. Aktiviti dilakukan 3 kali seminggu. Keputusan daripada latihan menunjukkan penambahbaikan yang ketara dalam kadar degupan jantung. Pengkaji menunjukkan daripada dapatan data bahawa kadar degupan jantung meningkat selepas melakukan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan rawatan. Kesimpulannya,
Daripada kajian yang dibaca, aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan rawatan dapat membantu memberi kesan positif kepada kadar degupan jantung. Ianya di mana kadar degupan jantung semasa rehat berkurang dan sekaligus membuktikan bahawa jantung cukup kuat untuk mengepam darah ke seluruh badan tanpa menggunakan daya yang berlebihan. Jurnal ketiga bertajuk Tindak balas isi padu strok terjejas terhadap senaman dalam hipertensi arteri pulmonari yang ditulis oleh J. M. Cardiol pada April 2006 yang dipublish dalam Journal of American College of Cardiology. Pengkaji mengkaji kesan latihan terhadap isi padu strok pesakit hipertensi pulmonari arteri idiopatik. Kumpulan tahap rawatan terdiri daripada 10 pesakit IPAH, 5 pesakit wanita berumur 16 tahun hingga 38 tahun. Seramai 10 orang subjek digunakan sebagai kumpulan kawalan yang bebas dari merokok terdiri daripada 6 subjek wanita berumur 13 tahun hingga 41 tahun tanpa sejarah penyakit kardiopulmonari. Fungsi jantung dinilai oleh MRI semasa rehat dan semasa senaman semaksimum. Protokol senaman MRI terdiri daripada tempoh berbasikal selama 3 minit dalam kedudukan terlentam pada basikal berbarang yang dicipta oleh Lord Groningen, Belanda. Kadar kerja dinaikkan pada minit pertama kepada 40% daripada beban kerja maksimum seperti yang ditentukan sebelum ini semasa ujian senaman maksimum. Kejadian shanting kanan ke kiri yang disebabkan oleh senaman diukur dengan membandingkan aliran dalam aorta dan arteri pulmonari utama. Antara pengukuran senaman ialah tempoh rehat 5 minit. Penemuan bahawa isi padu strok tidak meningkat dalam IPAH adalah selaras dengan kajian awal dalam 16 pesakit dengan hipertensi pulmonari di mana penurunan isi padu strok kepada hampir maksimum diperhatikan. Penemuan lain yang memberikan bukti kukuh bahawa perkembangan isi padu strok semasa senaman terjejas dalam pesakit IPAH diberikan oleh kajian baru-baru ini yang menunjukkan bahawa pesakit ini mengalami penurunan denyutan puncak oksigen semasa ujian senaman kardiopulmonari. Isi padu strok ditentukan oleh kedua-dua contractility dan isi padu akhir diastolik. Dalam kawalan, jantung vertikal kanan isi padu diastolik dan jantung vertikal kiri isi padu diastolik kekal stabil semasa senaman manakala volume sistolik akhir menurun, menunjukkan bahawa penambahan isi padu strok dalam kumpulan ini adalah disebabkan oleh peningkatan contractility myocardium. Sebaliknya, pesakit IPAH tidak dapat menambah isi padu strok untuk bersenam walaupun terdapat peningkatan kecil dalam jantung vertikal kanan isi padu diastolik dan penurunan dalam jantung vertikal kiri isi padu diastolik. Penurunan jantung vertikal kiri isi padu diastolik boleh dijelaskan oleh dua mekanisme. Pertama, kerana ventrikel kanan dan ventrikel kiri tertutup dalam perikardium yang tidak boleh ditensible dan dipisahkan oleh septum anteroventricle, perubahan dalam satu volume ventrikel secara langsung akan mempengaruhi yang lain. Jumlah isi padu darah akhir diastolik jantung tidak berubah daripada rehat kepada senaman. Oleh itu, perubahan yang disebabkan oleh senaman dalam jantung ventrikel kanan isi padu diastolik dan kelengkungan septum pengantaraan tekanan akan mengganggu pengisian diastolik ventrikel kiri yang membawa kepada penurunan jantung ventrikel kiri isi padu diastolik. Yang kedua, pengurangan jantung ventrikel kanan isi padu diastolik untuk bersenam dalam pesakit IPAH memberikan bukti bahawa kegagalan ventrikel kanan menjadi lebih nyata semasa senaman. Kegagalan terhadap ventrikel kanan juga akan menghalang pengisian ventrikel kiri yang mencukupi dengan ketiadaan pengukuran tekanan invasif terhadap tekanan baji kapilari paru-paru. Masih tidak jelas mekanisme mana yang menyumbang paling banyak kepada pengisian ventrikel kiri yang disebabkan oleh senaman. Kami menyimpulkan bahawa pada pesakit dengan IPAH, peningkatan PPA akibat senaman mengakibatkan kemerosotan selanjutnya fungsi ventrikel kanan dan kekurangan pengisian ventrikel kiri, kedua-duanya membawa kepada tidak balas isi padu strok yang gagal untuk bersenam.